Dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak melihat Honda Vezel lah. Jadi Honda baru saja memperkenalkan Vezel model tahun 2021 di Jepun. Ini perkenalan secara maya lah. Jadi untuk kaki Honda sudah tentu anda tahu bahawa ini ialah model yang sama ditawarkan di Malaysia sebagai HR-V. Rupanya Honda Civic generasi terbaru merupakan bayangan awal arah reka bentuk bagi keseluruhan portfolio Honda 4 roda. Dan kali ini kita dapat melihat bagaimana gaya grill yang sangat menonjol sebelum ini sudah mula kelihatan lebih kemas, rapi dan serasi dengan keseluruhan reka bentuk kereta. Jika sebelum ini Honda menggunakan dekad 2010 untuk meletakkan jenama tersebut sebagai satu jenama yang berani menghasilkan reka bentuk ranggi dan muda, dan ini telah berjaya menarik minat ramai pembeli muda, terutama untuk model utama mereka seperti Civic, CR-V dan juga City. Tapi saya kira misi tersebut dan semua objektif mungkin sudah tercapai. Dan ini yang menyebabkan syarikat yang berpenggalan di Minato, Tokyo ini kini bergerak ke arah reka bentuk yang lebih tenang, lebih anggun dan saya kira lebih matang. Sudah tentu perubahan ini akan mendatangkan rasa tidak senanglah di kalangan peminat yang suka gaya ranggi macam Honda Speed ketam tu kan. Tetapi saya kira ini satu strategi yang logikal untuk Honda, kerana para pembeli yang tertarik dengan gaya muda ranggi Honda 15 tahun dulu kini sudah mula hantar anak ke sekolah menengah dan cita rasa mereka juga berubah mengikut usia. HR-V terkini kelihatan lebih teratur dari semua sudut. Ciri reka bentuk grill yang menonjol kini sudah diasah menjadi lebih aerodinamik dan kini tidak lagi menjerit meminta perhatian. Kemasan krom di bahagian atas jeriji utama juga halus dan diletak cukup teliti sebagai garis penghubung di antara lampu kiri dan kanan. Bukaan udara bawah lebih serasi dengan keseluruhan reka bentuk bumper depan, tetapi masih lagi membawa ungkapan jelas bahawa Honda berjiwa muda. Kalau saya kenyit sedikit mata, saya macam boleh nampak konsep minimalisme sudah mula mempengaruhi proses reka bentuk di Honda. Sikit-sikit macam bumper depan Mazda pun ada dah. Gaya minimalis ni diteruskan pada sisi kenderaan dengan permukaan yang lebih tenang, dan ada satu saja garisan sifat yang jelas. Dia hampir mendatar pula tu, dia saya ingat dia hampir mendatar dan menghubungkan lampu depan ke belakang. Dan garisan yang sama merentas ke bahagian belakang kenderaan, menghubungkan lampu kiri dan lampu kanan belakang. Ini menghasilkan satu pembahagian visual yang jelas antara bahagian bawah, bahagian tengah dan bahagian atas kenderaan. Bahagian bawah sekali digayakan dengan perisai plastik di bawah pintu dan sekitar wheel arch. Wheel arch juga diberi kekuatan visual dengan garis mengulang di bahagian atas. Bahagian pertengahan HR-V pula lebih membayangkan ianya macam diam-diam ubi lah. Ini dicapai dengan penggunaan permukaan yang beralun lembut dan sekadar mengacah kita tentang kekuatan dalaman kereta ini. Reka bentuk greenhouse ataupun elemen kaca pula mengambil sifat anggun dengan garisan-garisan selari dan nisbah bentuk yang cantik, nice proportion, dan sudut-sudut yang digunakan dalam proses reka bentuk juga nampak macam sekitar 60 darjah yang memang digemari oleh mata memandang. Lenggok minimalis ini sebenarnya diteruskan ke dalam kabin dan paling jelas kelihatan pada papan pemuka utama di mana garisan selari digunakan sebagai kawalan visual utama, dan ini menghasilkan reka bentuk yang berlapis yang mudah dihadam dan difahami oleh awam. Keutamaan garisan selari diperkuatkan lagi dengan reka bentuk corong penyaman udara yang tersorok di depan mata dengan iringan kemasan yang kelihatan seperti ia berterusan dari sebelah pemandu ke sebelah penumpang. Muslihat visual sebegini semakin popular sekarang saya dapati, kerana reka bentuk, antara masalah utama reka bentuk sekarang adalah mereka terpaksa melibatkan skrin yang besar di tengah papan pemuka. Ini ada kalanya menghadkan di mana mereka boleh meletak skrin dan juga corong penyaman udara. Kompromi yang kita biasa lihat ada dua lah. Yang pertama sekali, mereka meletak corong tersebut di bawah skrin.
Ini menghasilkan kompromi yang kurang memuaskan dari segi aliran udara ke bahagian belakang kabin terutamanya. Untuk mengatasi itu, ada yang memilih untuk kompromi kedua, iaitu meletak skrin di bawah corong udara. Tetapi kedudukan skrin yang rendah ni memaksa pemandu untuk menurunkan pandangan jauh ke bawah untuk melihat skrin dan mengubah apa-apa setting. Ini pula dikira sebagai satu kompromi yang tidak sesuai dari segi keselamatan jalan raya. Jadi ada juga syarikat yang cuba meletakkan skrin tu agak tinggi dan meletakkan corong udara tu di sebelah kiri dan kanan, tapi kesannya kurang optimum lah, rupa dia tak berapa cantik sangat. Jadi, penyelesaian menyorok corong penyaman udara ni membolehkan skrin dan aliran udara dikekalkan pada sekitar optimum di samping mengelakkan kejanggalan visual akibat meletak corong di tepi skrin. Ruang di antara skrin dan kawalan pendingin hawa di bahagian bawah di tengah center konsol tu digunakan sebagai kawasan pembahagi dan mereka menggunakan permukaan tenang bagi membantu meningkatkan jiwa minimalis dalam reka bentuk ini. Saya juga gemar dengan reka bentuk tempat gear yang diberi kemasan plastik berwarna logam yang melengkuk ke arah pemandu. Seperti menyatakan ini ialah di bawah penguasaan pemandu. Kedudukan batang pemilih gear juga diangkat tinggi sedikit dari konsol tengah. Ini bagi memudahkan pemandu mencapainya. Ini petanda bahawa Honda masih lagi fokus terhadap kepuasan pemandu. Tombol kawalan injap aliran udara yang terletak di kiri dan kanan papan pemuka juga adalah satu reka bentuk yang menarik. Saya sangat berkenan dengan penyelesaian ini. Apapun ini bukanlah reka bentuk ranggi yang membelah pendapat. Dan saya rasa ramai antara kita yang melihat reka bentuk kabin HRV kali ini dan merasakan ianya tidak jengkil. Tapi pada masa yang sama tidak ramai yang sangat teruja. Ianya penyelesaian jalan pertengahan yang akan menawan minat ramai. Pada saya lah, itu pendapat saya. Di Jepun, model ini ditawarkan dengan beberapa ciri menarik seperti bumbung Lutsuina yang menggunakan kaca khas yang mengubah tahap laluan cahaya mengikut kedudukan matahari lah. Ianya juga dilancarkan dengan punca kuasa hybrid di Jepun. Kemungkinan besar versi-versi yang lain akan ada jugalah. Tapi yang masa pelancaran ni nampaknya semuanya hybrid. Skrin tengah ni memaparkan keupayaan sistem hiburan Honda Connect. Dan jika pembeli di Jepun memilih pakej premium, mereka akan diberikan beberapa ciri menarik seperti Wi-Fi hotspot, pusat aplikasi, kemaskini peta secara automatik dan kunci yang menggunakan telefon pintar. Sistem bunyian 9 pembesar suara dan corong udara untuk penumpang belakang melengkapkan suasana kabin. Honda terus dengan fokus terhadap keselamatan, kini menghasilkan pakej Honda Sensing yang lengkap untuk HRV ini, termasuk ciri brek kecemasan autonomous, sistem kawalan lorong, keupayaan mengenal papan tanda trafik, kawalan layar dinamik dengan radar yang beroperasi sehingga berhenti sepenuhnya. Kesesakan trafik dah tak jadi masalah bila memandu kenderaan macam ini. Bila masuk trafik, dia jadi macam masa lapang untuk kita lepak sekejap dan mungkin dengar lagu atau dengar podcast, boleh fokus sikit kepada benda-benda tu. HRV juga datang dengan sistem pemantauan titik buta bagi mengurangkan risiko pelanggaran CC. Tapi nampaknya sistem ni dia macam gabungan lah, ataupun dia top up lagi dengan sistem lane watch yang ada sekarang. Sistem pacuan hybrid pula kali ini terus dengan sistem IMMD, dan seperti IMMD yang kita tahu, ia bertindak sebagai pacuan elektrik hampir sepenuh masa. Ianya kembali mengambil kuasa dari enjin pembakaran hanya semasa kelajuan tinggi, kerana pada kelajuan tinggi motor elektrik kurang cekap dalam penggunaan tenaga. Apapun, Honda tidak memberi sebarang maklumat sebenarnya, maklumat teknikal tak ada tentang kereta ni, dan kita hanya boleh menganggap bahawa ia menggunakan sistem pacuan yang sama yang ada pada Honda City RS yang bakal diperkenalkan di Malaysia tak lama lagi. Dalam kombinasi yang digunakan dalam City RS, ia menggunakan motor elektrik 109 PS dan menjana 253 Nm torque. Ini ialah sumber pacuan utama, di mana enjin 1.5 liter kitaran Atkinson pula bertindak sebagai generator membekalkan kuasa kepada motor elektrik. Ada kemungkinan enjin yang sama mungkin ditala berbeza sedikit, atau mungkin diberi motor elektrik yang lebih berkuasa. Ini memandangkan HRV dijangka sedikit lebih berat daripada Honda City.
Model Vezel ini dia akan dilancarkan di Jepun pada bulan April, dan Honda Malaysia ni dia yang memang kerap juga membawa model terkini dalam tempoh setahun selepas dilancarkan di pasaran global. Dan jika kita mengikut trend ini, mungkinlah orang kata kereta ni akan sampai penghujung tahun ni ke ataupun awal tahun depan. Tapi pada saya rasa mungkin lambat sikit lah, mungkin suku ketiga ataupun suku keempat 2022. Kenapa? Sebab HR-V ni merupakan model tunjang, model penting di Malaysia. Jadi ianya dipasang di kilang mereka di Peguh, Melaka. Jadi untuk proses pemasangan di Malaysia, ia mengambil masa sedikit lah dari segi perancangan dan juga daripada segi untuk menghasilkan kuota komponen tempatan. Dan ia juga memerlukan analisis pasaran yang lebih mendalam lah bagi memastikan pelaburan tersebut timing dia betul dan boleh menghasilkan pulangan yang munasabah. Masalahnya sekarang, masalah pandemik ni telah menyebabkan beberapa jenama mengalami kemerosotan jualan, dan Honda juga begitu juga. Dan saya rasa ini mungkin, ini saya punya, bukan Honda cakap, ni saya cakap, mungkin ini akan menyebabkan ada stok tertunggak lah di penghujung hayat HR-V yang sedia ada ni. Jadi mungkin Honda akan memerlukan lebih masa sikit lah untuk melancarkannya di sini. Tapi saya rasa perancangan untuk CKD itu mungkin dah berjalan macam biasa, cuma pelancaran tempatan di Malaysia mungkin dia akan anjakkan ke belakang sedikit lah. Itu yang sebabnya saya rasa ianya akan tertangguh sehingga mungkin sekitar suku ketiga atau suku keempat tahun 2022. Itu kalau lambat lah. Kalau kita nasib baik, kita akan dapat model ini dengan lebih awal lagi. Sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka, terima kasih, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau belum subscribe, tolong kita sikit, tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Banyak ni minggu ni, ada banyak video lagi. Pro 2 D55L lepas ni akan keluar. Mandu Malaysia, Pak Penang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.